الرجيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mohon izin untuk mulakan majlis ini dengan saya bermohon ke hadrat Allah agar Allah Subhanahu wa taala melindungi saya daripada apa saja yang terlintas di fikiran, apa saja yang ada di dalam hati, dan apa saja yang saya bicarakan, dan apa saja yang didengar oleh semua yang saya muliakan, agar dilindung oleh Allah dari syaitan yang direjam. Saya mulakan dengan membaca ta'awudz. A'udzu billahis samiil alim minasyaitonir rajim. Saya dan semua yang hadir ke Masjid As-Salihin ini mengharapkan rahmat darimu ya Allah, berkat darimu ya Allah. Sebagai permulaan, saya mewakili semua yang ada, maka kami mulakan majlis ini dengan menyebut nama Allah, kunci berkat. Maka saya mulakan dengan Bismillahirrahmanirrahim. Tiada yang lebih baik diberikan oleh seorang hamba kepada penciptanya melainkan puji-pujian yang penuh setulus hati kepada Allah. Maka saya mulakan mewakili semua yang ada di sini menyebutkan puji-pujian yang diajar oleh Allah sendiri kepada kita untuk menuturkannya. Maka saya dan kita sama-sama menuturkan kalimat Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Dan insya-Allah sempurnalah sebuah muqaddimah apabila ada juga selawat dan salam, salatan wa salaman daimain mutalazimain ila habibina nabiyyina syafi'ina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada ila yaumiddin wa ba'd. Terima kasih kepada Al-Fadil, pengerusi majlis ilmu kita pada malam ini. Yang saya hormati Tuan Pengerusi Masjid As-Salihin, Timbalan Pengerusi, Tuan Setiausaha, pegawai syarak daripada Al-Afadil, Tuan-Tuan Imam, Tuan Bilal, juga pemimpin setempat. Seterusnya saya kira yang dimuliakan oleh Allah, para hadirin hadirat yang sama-sama Allah telah panggil kita pada malam ini. Tak lupa juga saya pada sahabat saya Pak Din yang bersama, dan Cik Syam yang juga bersama dalam majlis kita pada malam ini. Semua yang saya hormati dan saya kasih sekalian, kita duduk sebentar dalam keadaan setiap daripada kita pertama melepaskan sebarang rasa terhadap dunia.
Sebab apabila kita memang betul-betul iktikaf dalam rumah Allah, pertama yang kita kena buat adalah mengosongkan hati daripada dunia sebentar. Bila kita duduk dalam keadaan tenang di rumah Allah, kemudian kita tahu yang kita ni nak iktikaf, pertama yang kita kena buat adalah abaikan sebentar urusan duniawi. Apa saja rasa tak best yang datang daripada mungkin hubungan kita yang tak selesa, mungkin rezeki kita yang kelihatan tak berapa menjadi macam kita plan, beban yang kita tanggung yang kita tak mampu tanggung. Semua itu, semua yang saya kasih sekalian adalah benda yang pertama dibuat oleh para mu'takifi. Kita kena pandai untuk melepaskan dunia sebentar. Kita tak payah fikir soal dunia buat sementara waktu. Dan inilah sebenarnya yang ditarbiyah oleh Nabi kepada kita, bagaimana kita menguruskan dunia. Dunia boleh diurus dengan syarat kita tahu bila kita melepaskannya. Kita di akhir zaman yang jauh daripada Nabi, kadang-kadang tak tahu bila nak lepas. Sehingga dunia itu kita bawa dalam solat kita. Dunia kita bawa dalam sujud kita. Kita menyungkur sujud membesarkan Allah, tetapi kita bawa dunia sehingga kelihatan dunia itu sama besar dengan Allah. Akhirnya apa jadi pada kita? Kita rasa penat dengan hidup ini. Tuan-tuan, ni ialah apa ni? Ada kertas tisu, tisu paper. Kalau saya minta, saya tanya pada tuan-tuan, tisu paper ni berat ke ringan? Tak, saya tanya tuan-tuan, jangan marah, jangan jawab takkan tak tahu. Tuan-tuan tanya je, tisu paper ni berat ke ringan? Kalau kita letak atas penimbang, saya rasa tak bergerak jarum dia. Betul kan? Tapi tuan-tuan, saya minta tuan-tuan ada seorang tolong tampil ke depan, tolong pegang tisu paper ni selama sejam. Lepas tu kita tambah lagi sejam. Kita tambah 5 jam tuan-tuan pegang tisu paper. Sekarang tisu paper rasa ringan ke berat? Nampak? Dia berat bukan sebab dia berat, tapi kita tak tahu bila patut kita letak. Maka sebab itu ramai orang rasa dibahan oleh dunia, dilukakan oleh dunia. Bukan sebab dunia itu berat, sebab yang beratnya akhirat, tetapi sebab kita tak tahu bila nak lepas. Saya tak tahu bila nak lepas, sehingga setiap masa bila kita ada masalah, kita tak tahu nak lepaskannya. Kita cakap-cakap selalu, kita kongsi-kongsi selalu, dan benda tersebut menjadi akar seperti akar kanser yang menggerak dan kemudian mencengkam diri kita, dan kita rasa penat sangat hidup ini. Jadi Nabi ajar waktu paling best untuk kita lepaskan dunia ialah ketika i'tikaf. Allah sebut dalam hadis qudsi sebagai bahasa kinayah. Allah menyebut kepada Nabi Dawud. Kita tahu tuan-tuan Nabi Dawud kan? Kita tahu kan Nabi Dawud seorang maharaja. Di bawahnya ada kekuasaan. Kekuasaannya melampaui daripada 2 daerah sungai yang besar. Allah Subhanahu wa ta'ala dalam hadis kursi menyebut kepada Nabi Daud, dan kita ambil walaupun kita tidak menguasai daerah kekuasaan yang besar, tetapi daerah kehidupan kita. Allah sebut kepada Nabi Daud, ya Daud, afrigh qalbak sa'askun fi. Hai Daud, kosongkan hatimu. Kosongkan hatimu. Malam ni tuan-tuan, seolah-olah
Allah kata pada kita, ya wahai hambaku, afrigh qalbak, kosongkan hatimu. Kenapa? Sebab kita datang kat sini nak isi dengan satu benda yang lebih bermakna dari dunia kita. Apatah lagi malam ni kita nak cerita tentang Rasulullah, kita nak cerita tentang kekasih Allah, kita nak cerita tentang utusan Allah, kita nak cerita tentang manusia yang sangat hebat, tak boleh masuk dalam hati kita kalau hati kita penuh dengan barang-barang. Setahu kita tuan-tuan, nak masuk barang baru kena buang barang lama. Maka sebab itu, ya Dawud, afrigh qalbak, hai Dawud, kosongkan hati. Sa'askun fi, aku nak duduk dalamnya. Tuan-tuan, kita faham maksud ni kan? Bukan Allah tu masuk duduk, tetapi keagungan Allah, kehebatan Allah, kelazatan Allah. Sebab kalau kita berdiri di sini di belakang imam, kita akan takbir Allahu Akbar, dan seorang orang muqarrabin duduk di sebelah sana, mungkin di kalangan seperti Sayyidina Abu Bakar, bertakbir di sebelah sana menyebut kalimat kalam yang sama, Allahu Akbar. Tuan-tuan yang saya muliakan, apa makna Allahu Akbar? Untuk tujuan muzakarah, tuan-tuan, jangan malah saya. Dia ni datang nak test kita. Dah, tuan-tuan. Kalau saya cakap seorang tak sedap, orang nampak dari luar, orang kata saya Zurambi cakap seorang kat Masjid Pematang Pasir As-Salihin. Apa makna Allahu Akbar, tuan-tuan? Allahu Akbar maknanya adalah Allah terlebih besar. Kalaulah kita terjemah makna Allahu Akbar itu dengan Allah Maha Besar, sebutannya adalah Allahul Kabir. Maaf saya tuan-tuan, kita sama sebutkan. Kita sebut Allahul Kabir ke Allahu Akbar? Sebab dalam bahasa Arab, apabila digunakan isim tafdil, akbar adalah isim tafdil, afdal, akbar, akram, maknanya adalah terlebih. Saya nak bawa di sini tuan-tuan, sebab sekarang ni nak masukkan tentang Nabi dalam hati, kena buang dulu dunia yang ada dalam hati buat sebentar masa. Sebab itu bila kita sebut Allahu Akbar, apa makna tadi tuan-tuan? Beza tak tuan-tuan? Maaf tuan-tuan, kita tengok sikit ya. Allah Maha Besar itu adalah satu pernyataan menyatakan bahawa Allah Maha Besar. Ni lebih kecil. Ni lebih kecil. Apa yang tuan-tuan fikir bila saya kata ini lebih kecil? Ada yang lebih besar. Tetapi kalau saya kata ini sangat kecil, dia tak memberi makna adanya perbandingan. Isim tafdil dalam bahasa Arab adalah untuk membanding. Kenapa? Supaya ketika kita mengangkat takbir Allahu Akbar, saat itu kenapa suara saya seperti makin besar? Pada saat itu kita nak bandingkan bahawa Allah ini terlebih besar dari apapun, supaya jangan kita memasukkan benda lain, sebab lain itu kecil. Tetapi kalau pernyataan, ya benda lain Allah memang besar, tapi benda lain kita masuk juga. Tapi bukan itu yang saya nak bawa tuan-tuan. Berbezanya apa? Golongan muqarrabin saat mereka bertakbir Allahu Akbar, mereka menyebutnya dengan penuh perasaan. Di mana datang perasaan? Sebab dalam hati mereka telah kosong, melainkan yang terlebih agung adalah Allah. Baik, saya harap tuan-tuan mukadimah ini, tuan-tuan janganlah macam lah, kenapa panjang sangat mukadimah? Nanti ceramah sampai pukul berapa? Tuan-tuan jangan trauma.
Kadang-kadang mukadimah kita panjang, isi dia pendek sahaja. Sebab mukadimah juga adalah ilmu. Setelah yang pertama kita buat bila kita i'tikaf adalah mengosongkan hati kita. Yang kedua ialah memasukkan keagungan Allah dengan zikir. Memasukkan keagungan Allah dengan zikir. Dan baru kita boleh masuk setelah kita kosongkan. Dalam ilmu tasawuf disebut takhalli, tahalli, takhalliyun, tahalliyun. Kena takhalli dulu, baru boleh kita tahalli. Baik, semua yang dikasih sekalian, menariknya, bila kita dah kosongkan sebentar, kita tak nak fikir masalah, kita tak nak fikir kita tak suka orang, kita tak nak fikir tentang dunia, kita tak nak fikir tentang beban dunia, kita tak nak fikir tentang hutang yang belum kita bayar. Pentingnya kita kosong, maka barulah kita boleh isi dengan zikir. Cuma tuan-tuan, perlu saya buat penjelasan. Sekarang majlis apa kita nama ni? Nama majlis ini majlis ilmu. Dia juga disebut sebagai majlis zikir. Nabi sebut majlis ini majlis zikir. Cuma tuan-tuan, ada orang yang dia terconfuse. Jadi dia kata bila majlis zikir, dia duduk dalam majlis zikir, dia dengar ilmu, maka dia pun berzikir sehingga dia tak berapa nak dapat ilmu. Sebab ilmu ni tuan-tuan, dia punya problema dia adalah kita kena fokus 100% baru kita dapat. Tuan-tuan, saya sangat tahu tentang sejarah orang Melaka. Orang Melaka adalah pahlawan Melaka tok kita ni, tuan-tuan. Betul kan? Betul kan? Kenapa tuan-tuan suka discounting? Betul kan? Saya nak tanya, wahai anak cucu cicit pahlawan ni, kalau kita memanah tempat panah tu dipanggil apa tu? Yang sasaran tu dipanggil apa? Dipanggil apa tu? Yalah, saya tahu pahlawan mana ada tempat sasarannya orang terus. Dahsyat tuan-tuan. Orang yang latihan macam saya ni tuan-tuan perlu pada tempat sasar. Pahlawan sasarnya apa? Orang. Lepas tu saya tanya tuan-tuan, tak boleh nak nampak kan? Tuan-tuan memang macam ala-ala orang-orang Mongol. Orang Mongol ni tuan-tuan, kalau blackout malam ni dan kemudian seorang pemanah Mongol, dia akan pegang, dia akan stand by anak panah dia macam ni dan busur di tangannya, tolong jangan batuk. Siapa batuk, dia ambil anak panah dan dilepaskan tepat di tengah-tengah dahi. Hanya pendengarannya tahu di mana orang batuk. Power tak powernya orang Mongol lebih kurang Melaka. Untuk kita lah tuan-tuan. Tetapi tuan-tuan, yang saya nak tanya bukan cerita sejarah keagungan. Tuan-tuan, yang tengah kan bulat. Tuan-tuan, kan sasaran tu dia ada bulat bukan? Dipanggil apa yang tengah-tengah sekali tu? Bullseye. Dia panggil bullseye. Yang tengah-tengah tu dia panggil bullseye. Saya nak tanya tuan-tuan, sebab kita sedang duduk dalam majlis ilmu, setengah orang dia rasa bahawa majlis ilmu ni nama majlis zikir, dia pun berzikir. Sebab kan nama majlis zikir, sehingga dia tak faham makna zikir. Makna zikir dalam majlis ilmu. Sebab ilmu ni tuan-tuan, dia tidak boleh, saya nak balik pada memanah tadi. Bila kita nak memanah bagi tepat pada bullseye, saya nak tanya tuan-tuan, berapa persen konsentrasi kita? Berapa persen konsentrasi? 100? Bolehkah 50% dan tepat? Sebab tu tuan-tuan, pemanah Olimpik sebelum memanah mereka kena masuk tandas. Buat apa? Ujian air kencing. Sebab biasanya nak dapatkan ketenangan untuk fokus, kadang-kadang mereka gunakan dadah untuk supaya slowkan gelombang akal otak. Dengan bila slowkan gelombang otak, manusia dia boleh
tak rasa gelabah, maka dia panah tepat. Nak ceritanya, dalam majlis ilmu, zikir seorang ahli majlis ilmu adalah faham. Zikir majlis ilmu bukan zikir Allah, 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 Allah. Saya pernah pergi satu tempat, tuan-tuan, sambil saya ceramah, seorang tu Allah, Allah. Saya pun jadi serba tuan-tuan. Hak sini pula, la ilaha illallah, la ilaha. Lepas tu saya tanya, kenapa Haji kuat sangat? Kan majlis zikir. Tuan-tuan, zikir itu adalah payung paling besar untuk semua amal. Majlis ilmu namanya majlis zikir, maka zikir kita adalah faham. Sebab tu Nabi sebut dalam hadis, diriwayatkan dalam Sunan Ibnu Majah, Nabi sebut kepada Abu Zar, ya Aba Dzarrin, wala anta ghadwa fata'allama baban min al-ilm umila bihi aw lam yu'mal khairun min an tusalli alf raka'atin. Wahai Abu Zar, kamu duduk dalam majlis ilmu, kamu faham satu bab, sama ada nanti bab itu kamu amal atau tak, itu soalan lain. Bagimu, kata Nabi, lebih baik dari kamu mengerjakan solat sunat 1000 rakaat. Ni tuan-tuan, kita duduk je dengar dan cuba faham. Dan yang beri faham bukan saya, Zurami, yang berdosa, tetapi Allah yang maha suci. Dan kita faham, tuan-tuan, itulah zikir kita. Dan pahala kita seperti seorang yang solat sunat 1000 rakaat. Tuan-tuan macam tak terkejut pun. Yalah, kami di Masjid Solihin ni sejak daripada subuh sampai sekarang 3000 rakaat. Patutlah tak terkejut bila saya sebut 1000 rakaat. Okeylah tuan-tuan, jom kita masuk ke teras perbincangan kita. Semua yang saya hormati dan saya kasih sekalian, tuan-tuan apa khabar semua? Tuan-tuan dah makan malam ke? Allah, macam sedih jawab belum tu, ya Allah, ya. Jangan risau tuan-tuan, sama je kita, insya-Allah belum lagi, insya-Allah. Dan katanya masjid sediakan jamuan di rumah masing-masing. Alhamdulillah, alhamdulillah, ya. Tetap disediakan tapi di rumah masing-masing, ya. Baik, semua tengok tuan-tuan, lain kali kalau tuan-tuan jadi tetamu, jangan tanya tuan rumah ada makan ke tak baik tuan-tuan. Nabi tak ajar macam tu, kan? Tapi saya tanya Pak Din boleh. Semua yang saya kasihkan malam ni, kita nak, setelah kita cuba, ya Allah, kosongkan hati kami dari dunia, maka wahai Allah, saya nak ajak tuan-tuan, sebab teras kefahaman dalam agama adalah hati, bukan akal. Sebab tu Allah sebut tentang manusia di hari kiamat adalah lahum qulubun la yafqahuna biha. Allah sebut tentang kita hari kiamat, tuan-tuan, mereka punya hati-hati yang tidak faham. Sedangkan dalam bahasa seharian faham pada akal, tetapi Allah bagi tahu bahawa faham yang sebenar masuk dalam hati. Semua yang saya hormati dan saya kasih sekalian, boleh tak saya nak ajak, kerana saya lihat wajah-wajah mulia yang ada di sini, saya nak mengambil kesempatan, jom kita baca satu doa supaya dalaman kita benar-benar bercahaya untuk menerima cahaya Allah. Sebab ulama berkata, bergabung dua cahaya, barulah kita akan menjadi baik. Yang pertama, cahaya hati daripada pancaran hati kita yang berada di dalam mishkat, yang Allah kata dalam surah Nur, dan cahaya hidayah dari Allah. Bergabung dua cahaya, barulah terpancar cahaya kebenaran dalam diri setiap orang kita. Maka untuk itu, saya nak mengajak, jom kita baca satu doa sama-sama. Boleh? Boleh ke? Baik, semua tempat lain tak boleh, tuan-tuan. Menunjukkan Masjid Solihin ini memang alhamdulillah. Jom kita baca. Doa ni tuan-tuan, saya suka kat mana-mana pun saya nak baca, sebab wahai Allah, saya ni terutamanya hati sangat payah nak lihat kebenaran. Hati sangat payah nak melihat kebenaran dan kebatilan. Maka doa ini tuan-tuan boleh tengok dalam Azkar Imam Nawawi, ramai hafal tapi nak baca berkat sama-sama malam ini. Dan doa ini dikatakan daripada seorang sahabat Nabi Al-Ma'thur Al-Manqul ila Sayyidina Umar ibn Al-Khattab ibn Naufal ibn Abdul Uzza ibn Riyah ibn Abdullah ibn Qurtib ibn Razah ibn Adi ibn Ka'ab
ibni Lu'ay ibni Ghalib al-Quraisy Adawi. Jadi dirujuk kepada Sayyidina Umar. Sayyidina Umar ni terkenal dengan gelaran apa tuan-tuan? Gelaran yang terkenal pada Sayyidina Umar adalah Sayyidina Umar terkenal dengan gelaran Al-Faruq. Umarul Faruq. Betul kan tuan-tuan? Tuan-tuan, saya salah cakap ke? Tuan-tuan macam tak nak jawab lah. Betul, Alhamdulillah. Umarul Faruq. Apa makna Faruq? Yang memisahkan al-haq dan batil. Bila kita cerita tentang Nabi, kalau hati kita kabur-kabur tentang al-haq dan batil, Nabi macam tak ada apa pun nilainya. Tetapi saat hati kita cerah, kamishkatin fiha misbah, al-misbahu fi zujajah, az-zujajah tu ka'annaha kawkabud durriyun yuqadu min syajaratin mubarakatin zaitunatin la syarqiyyah wala gharbiyyah yakadu zaituha yudhi walau tamsashu nar nurun ala nur. Ayat yang biasa kita dengar, tetapi hari ini kita nak bawa cahaya itu terbit di dalam. Maka Sayyidina Umar dibaca doa ni. Malam ni kami yang mengikut Nabi dan sahabat Nabi baca doa sama-sama. Muslimah dah marah kan? Daripada tadi angkat tangan, bila nak baca huruf syarah, bacalah. Sabar tuan-tuan. Kita buat perlahan sama-sama insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, itu kira macam kuat ke apa? Semangatlah sikit tuan-tuan. Kita gemakan masjid yang cantik. Saya lupa nak puji tadi, Ustaz. Dulu saya datang tak secantik ni. Dulu cantik juga. Tapi betul lah Pak Jenny, dulu tak secantik ni kan? Ni dah cantik, masuk bau wangi, ya Allah. Pakai perfume apa ya? Tak. Saya masuk je, Masya Allah, rasa tenang ya. Sebab tu syurga tuan-tuan. Apabila Allah sebut pada seorang hamba Allah yang Allah kata, kamu ahli syurga. Pertama, yang berlaku apa tuan-tuan? Terbuka pintu syurga. Terbuka je pintu syurga. Orang yang bakal masuk syurga, dia merasai raihah bau syurga yang sangat indah. Tetapi kalau ahli neraka tuan-tuan, katalah seperti hakim yang ketuk dia punya apa tu, tukul dia tu, dia buat verdict, keputusan, kamu menjadi ahli neraka Jahannam. Pertama yang dia akan dapat apa tuan-tuan? Dia akan dengar bunyi gemerencing rantai neraka yang diheret keluar oleh malaikat Zabaniyah, dan manusia itu akan ditambat salasila wa aghlalan wa sa'irah. Jadi saya nak puji, alhamdulillah masjid kita ni cantik. Orang kata apa? Kalau dalam dekorasi tu macam just nice je. Cantik je cara letak susun dia kan. Tuan-tuan tak rasa ke? Yelah, hari-hari tak rasa. Orang datang sekali-sekala rasa. Alhamdulillah. Ini memang macam ada ID kan. Interior designer, cara susun color kat belakang dengan tile, dengan marmar dia. Baik, marah dah kan. Pak Din dah kat doa daripada tadi dah. Jadi baik, jom kita doa. Masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arina haqqan warzuqna ittiba'ah wa arina al-batila batilan warzuqna ijtinabah. Kita baca 3 kali, witirkan dia tuan-tuan. Makna supaya kita rasa betul-betul dalam hati kita sedang minta kepada Allah, wahai Allah, tolonglah perlihatkan pada mata hati ini ya Allah kebenaran sebagai sebuah kebenaran, dan rezekikanlah aku ya Allah mengikutinya. Wahai Allah, perlihatkanlah pada mata hati ini kebatilan sebagai sebuah kebatilan. Rezekikanlah aku untuk menjauhinya. Sebab manusia bukan tak nak buat baik, tapi mata hati tak nampak kebaikan dalam hatinya. Manusia bukan tak nak meninggalkan kebatilan, tetapi sebab dalam hati tak nampak kebatilan. Allahumma arina
الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. Last, tuan-tuan, kita minta betul-betul dan saya doa pada Allah, kerana yang hadir ini adalah ayah-ayah yang tentu nak kebenaran dan tak nak kebatilan. Isteri-isteri, ibu-ibu, anak-anak, semua kita nakkan kepada kebenaran dari Allah. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arina al-batila batilan warzuqna ijtinabah. Amin ya rabbal alamin. Semua yang saya muliakan, apabila kita membuka pintu hati kita untuk dapat melihat kebenaran sebagai kebenaran, maka kebenaran itu datangnya dari seorang lelaki yang kita nak fokus sama-sama pada malam ini. Dan marilah saat nama lelaki ini disebut, berbeza dengan mana-mana lelaki dan manusia lain, Allah tak suruh sebut nama orang itu, kita membacakan doa baginya, melainkan Rasulullah. Jadi tuan-tuan, kalau tuan-tuan mendengar nama Nabi, ucaplah selawat. Sama ada kuat tetapi ataupun perlahan, tetapi ucaplah selawat bila saja mendengar nama lelaki itu. Baik, maka semua yang saya hormati dan saya kasih silat, saya kita sidang jamaah
apabila kita membaca doa selepas azan, Nabi minta kita selawat dulu. Sebab Nabi kata barang siapa berselawat dan membaca doa yang kita baca itu, maka Nabi kata wajabat syafaati, untuk dia syafaatku itu wajib. Jadi kita baca selawat dulu. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, barulah kita baca Allahumma Rabb hadhihi da'wati tammati wassalatil qa'imah ati sayyidina Muhammadanil wasilata wasyarafa wad darajatal 'aliyah wa ba'athu maqaman mahmudan lillazi wa'adtah. Dalam riwayat Abu Dawud ditambah innaka la tukhliful mi'ad. Tuan-tuan, sebab kuliah kita ni kuliah maghrib kan, bila masuk isyak habis lah kan. Jadi saya dalam dilema tuan-tuan, saya nak berhenti sekarang ataupun boleh lanjut sedikit lagi. Boleh lanjut sikit lagi. Okay. Saya ingat nak kata lanjut panjang tak apa, tapi ya Allah, terus terangnya ya Allah ya. Baik. Semua yang saya kasihi, sekarang sebenarnya kita memang majlis ini pihak penganjur memang minta kita mengisi dalam hati kita perbincangannya tentang Rasulullah. Tetapi kenapa saya adakan satu mukaddimah? Sebab banyak ataupun ramai orang telah bercerita tentang Rasulullah, tetapi kerana pancaran cahaya dari Allah dalam hati itu mungkin tak berapa kuat, menyebabkan kita tak rasa apa pun cerita tentang Rasulullah. Dan akhirnya kita tak dapat bawa sesuatu yang kita nak bawa balik. Dan kita tak nak macam tu pada kali ini, insya-Allah. Semua yang dikasih sekalian, justru itu marilah mukaddimah yang kita nak kenal Nabi. Saya nak bawa hadis. Hadis ni biasa kita dengar, hadis ni juga biasa saya bacakan. Sebab saya hanya mengikut apa yang tercatat sebagai contoh dalam kitab. Tuan-tuan tu apa? Oh, memang rombongan dia pusing di sini Maulud tapi Masya Allah. Surah lain dia pusing macam tu. Dahsyat. Baik. Tuan-tuan boleh ke fokus ni? Masih boleh? Alhamdulillah. Saya rasa alhamdulillah ya, maknanya usaha daripada umat Nabi supaya membetulkan firman Allah. Apa firman Allah Subhanahu wa taala? Wa rafa'na laka dzikrak. Maka kami angkatkan bagi engkau ingatan terhadap engkau. Jadi sebenarnya apa yang dibuat oleh umat dalam batas yang mengikut syarak, maka dia sebenarnya memenuhi apa yang Allah kata. Kita macam kita sama-sama pada malam ini duduk untuk sebenarnya kita tak cerita orang lain, kita cerita tentang Rasulullah. Tapi terasa juga nak naik Pak Din. Nanti macam mana kita follow belakangnya? Tak apalah, nanti kita pergi keluar. Baik, semua yang saya kasih sekalian. Tapi tuan-tuan macam tak risau pun kan? Macam relax je kan? Tak terganggu pun kan? Hebatnya. Dah biasa ke? Tahun. Oh, Masya Allah. Alhamdulillah. Oh, terima kasih. Sebab bullseye tadi ya. Sebab memanah macam Mongol tadi ya. Fokus ya. Alhamdulillah. Macam ni, alhamdulillah. Baik, semua yang dikasih sekalian, sebab itu dengan cepat ya, sebab saya pun dapat izin sikit je kan. Tak boleh panjang. Jadi dalam masa yang sedikit ni, insya-Allah saya cuba untuk mari kita cuba hayati tentang Nabi. Pertama dalam hadis Nabi yang sampai kepada kita daripada Abi Hurairah
yakni Abdurrahman Sakhar Ad-Dawsi dalam riwayat Imam Muslim. Dalam riwayat Imam Muslim, maka ada satu hadis Nabi yang saya nak bawa, yang kita bawa dalam hati kita semua yang saya kasih sekalian tentang Nabi. Apa kata Nabi? Nabi kata, Innallaha astafa Kinanata min waladi Ismail wastafa Quraisyan min Kinanata wastafa Bani Hashim min Quraisyin wastafani min Bani Hashim fa ana sayyidu waladi Adam. Yani tuan-tuan, poin ni penting kita buka hati kita. Fa ana sayyidu waladi Adam wala fakhar wa awwalu man tanshaqqu anhul ardu. Yang ni boleh tak tuan-tuan, supaya nampak macam interaksi baca hadis ini. Saya sebut yang ni tuan-tuan, boleh tak tuan-tuan sebut amin lepas saya sebut yang ni? Boleh ke? Baik. Wa awwalu syafi' amin wa awwalu musyaffa' amin ya rabbal alamin. Baik. Dalam hadis yang saya minta, ya Allah, sematkan dalam hati dan perasaan kami tentang Nabi. Kata Nabi, Allah telah memilih daripada anak-anak Nabi Ismail itu, dari keturunannya yang terpilih bernama Kinanah. Dan daripada anak keturunan Kinanah itu, Allah telah memilih Quraisy. Dari Quraisy itu Allah telah memilih daripada anak Quraisy Bani Hashim. Dan aku, kata Nabi, yang terpilih daripada Bani Hashim. Maka aku adalah sayyidu waladi Adam. Aku adalah merupakan sayyid, penghulu kepada seluruh anak Adam. Wala fakhar. Aku bercakap bukan kerana nak bermegah diri. Dan akulah yang pertama yang Allah bangkitkan ketika bumi ini merekah pada tiupan sangkakala yang kedua. Wa awwalu man tanshaqqu anhul ardu. Dan akulah, yang ni tuan-tuan aminkan tadi apa tuan-tuan? Akulah yang pertama Allah beri izin untuk beri syafaat. Dan saya harap orang yang mengaminkan tadi, wahai Allah, bersaksilah wahai Allah, masjid ini sebagai saksi, kami memohon syafaat Nabi-Mu ya Allah. Wa awwalu musyaffa', dan syafaatku yang pertama diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Justru semua yang dikasih sekalian, boleh tak kita gemakan sebab kita tak naik. Dia orang pakai apa tadi? Oh, beca. Oh, saya ingatkan macam kereta api laju tu, tapi dibawa perlahan. Nampak daripada dalam gelap, beca. Okey. Jadi kita pun nak gema juga kan? Nak ke tak, tuan-tuan? Dah tak jawab dah yang bagi izin sekejap. Nak ke tak? Teruskan. Macam tu je, teruskan. Jangan bukan tak nak. Semua yang saya kasih ni, jom kita sebut nama Nabi bersama-sama insya-Allah. Boleh? Alhamdulillah. Baik, sama-sama dengan saya. Dan kita gemakan insya-Allah. Tuan-tuan jangan rasa macam ala tak best. Jangan macam tu tuan-tuan. Kita hanya exercise, latih. Sebab saya biasa buat latihan tuan-tuan. Dan kami sedar masalah orang buat latihan ialah bila di hadapan itu ialah orang aktif. Orang bila bijak dia aktif. Orang aktif ni tuan-tuan dia tak boleh duduk saja. Jadi takkanlah kita nak pergi berjoging pula, berzumba pula. Jadi paling tinggi ada aktiviti, menyebut nama ni bersama-sama supaya kelihatan ada aktiviti. Boleh insya-Allah. Baik, nama Nabi Muhammad seperti tercatat dalam riwayat Ibnu Hisham dari Ziyad bin Abdullah Al-Bakkai daripada Ibnu Ishaq Al-Muttalibi. Kita baca sama-sama dan kita gemakan insya-Allah. Sebab kami nak mengangkat nama Nabi, sebab Allah kata wa rafa'na laka dzikrak. Baik, nama Nabi Muhammad, jom kita sebut sama-sama, adalah Muhammad bin Tengok, dia mendahului saya, ya Allah.
Memang macam tu tuan-tuan. Dia orang bersilat ni kata, kalau tak nak kalah, kena setapak lebih cepat berbanding musuh. Saya baru Muhammad, depan dah kata bin Abdillah dah. Kata nak sama-sama. Baik, Muhammad bin Abdillah bin Abdil Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihir bin Malik bin Nabar bin Kinanah bin Khuzaimah bin Mudrikah bin Ilyas bin Mudar bin Nizar bin Ma'ad bin Adnan. Apa lagi, ya Allah? Apa pula tu? Sebenarnya? Oh, Masya Allah. Okey. Tuan-tuan tak terganggu ke? Masya Allah, hebat sungguh, ya Allah. Saya rasa kalau ada pertandingan, bukan masjid terbaik, ahli Korea jamaah terbaik, memang masjid ni saya nak syorkan ke JAKIM, tuan-tuan. Cuba bayang, letupan sana, letupan sini, tak ada terganggu langsung. Yang terganggu siapa? Tengok, sampai hati ditunjuk penceramah yang terganggu. Masya Allah. Itulah tuan-tuan, sebab itulah masjid tempat saya tak menang kalau pertandingan, tuan-tuan. Mudah sangat terganggu. Baik, jom kita sambung. Kita berhenti di mana tadi? Masya Allah, tajamnya ingatan tuan-tuan ya. Memang orang Melaka dimakan kismis sarapan pagi kan? Sebab Masya Allah ingat tu. Saya dah lupa berhenti kat mana. Baik, kita sambung bagi cepat insya-Allah. Adnan bin Ud bin Udan bin Tirah bin Muqawwim bin Ya'rub bin Yashjub bin Nabi bin Ismail bin Ibrahim bin Tarah bin Nahur bin Saruh bin Rahu bin Falih bin Aibar bin Shalih bin Irfakhshad bin Sam bin Nuh bin Matusalah bin Akhnuh bin Yard bin Mahlail bin Qinan bin Yanis bin Sif bin Adam alaihi salam. Baik, semua yang dikasih sekalian, kita baru sama-sama membaca dari riwayat yang saya sebut tadi, Ibnu Hisham daripada Zaid bin Abdullah Al-Bakai, daripada Ibnu Isa Al-Muttalibi. Namun ulama bersepakat bahawa bila kalau kita menyebut keturunan Nabi, maka yang paling asah adalah bila sampai pada Adnan. Sebab tu bila sebut Adnan tadi, tuan-tuan tahu apa yang berlaku? Bunyi mercun. Maknanya nak membetulkan, ulama berittifaq daripada Muhammad bin Abdillah sampai pada Adnan, disepakati oleh ulama tarikh dan ulama hadis sebagai jalan dan nama yang paling betul. Adapun ke atas, kalau kita baca kitab Berzanji, dikata syari'un wa abah. Adapun di atas Adnan, syarak menegah, maka ulama terbagi pada dua. Ada yang kata menegah secara mutlak, ada kata tak apa membincangnya tetapi tidak menyatakan bahawa itu adalah jalur yang teryakini. Maka kita baca atas nama ilmu. Namun alhamdulillah, kenapa? Sebab kita pada malam ni
duduk sebagai umat Nabi, cuba berlatih untuk kita menyayangi Nabi, dan sayang Nabi takkan berlaku kalau kita tak kenal Nabi. Saya mohon izin untuk baca hadis, sebab ini pada saya jantung perbincangan kita. Jantung perbincangan kita. Hadis yang saya yakin masjid yang cantik dan indah ini biasa membacakannya. Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sampai kepada kita oleh Imamul Bukhari. Siapa Imamul Bukhari? Imamul Bukhari adalah Abi Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Mughirah bin Bardizbah Al-Ju'fi Al-Bukhari an Musaddad an Yahya ibn Sa'id al-Ansari wa an Husain al-Muallim wa an Qatadah wa an Anas ibn Malik ibn Zaid ibn Nadar ibn Damdam al-Ansari al-Khazraji radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita tahu bahawa Imamul Bukhari dia menulis dalam kitabnya berkata guru kami yang bernama Musaddad. Yang Musaddad mengambil daripada guru kami bernama Yahya ibn Sa'id al-Ansari. Guru kami mengambil daripada gurunya Husain bin al-Muallim. Husain Muallim mengambil daripada di atasnya adalah Qatadah. Qatadah mengambil daripada sahabat yang bernama Anas ibn Malik. Maka Anas berkata, aku dengar Nabi berkata. Apa kata Nabi yang kita baca dalam masjid yang harum pada malam ini? Kata Nabi, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in. Kata Nabi, wahai saudara saya, wahai rakan saya, wahai semua yang saya hormati dan kasihi, Nabi pesan, tidak sempurna iman seorang kamu. Iman ada dalam dada tetapi takkan jadi sempurna. Bagaimana nak bagi jadi sempurna? Kata Nabi, hatta aku nak ahabba, sehingga aku menjadi orang yang paling disayangi. Mengatasi dia sayang mak ayah dia, mengatasi dia sayang anak-anaknya, mengatasi dia sayang pada mana-mana manusia yang lain. Cakaplah kita soal iman takkan sempurna kalau tidak ada agenda kami nak sayang Nabi. Dan sayang Nabi dengan cepat pada malam ini takkan terbina kalau kita tak kenal Nabi. Sebab tu tuan-tuan, matlamat kita tahu tentang Nabi adalah supaya kita sayang Nabi. Dan bila kita sayang Nabi, sempurna iman dalam hati. Tuan-tuan, boleh tak tuan-tuan, saya tentu tak banyak masa ya untuk kita bercakap lebih panjang. Masa kita sangat terbatas, masa diberikan sangat terbatas, tak boleh panjang-panjang. Apa kata tuan-tuan kita masuk pada fasa terakhir perbincangan? Tapi nak masuk fasa ni, kalau tadi kita berdoa, fasa ni tuan-tuan kita selawat. Wahai pencinta Nabi, nakkah kita selawat sama-sama? Wahai pencinta Nabi, nakkah kita selawat bersama-sama? Baik. Kalau macam tu, untuk masuk pada fasa terakhir perbincangan, apa kata kita selawat sama-sama pada Nabi? Tuan-tuan, bila sebut zikir, sekarang selawat termasuk zikir tuan-tuan. Sekarang ni majlis ilmu, faham adalah zikirnya. Bila kita selawat tuan-tuan, zikir ini boleh berlaku berdiri, boleh duduk, boleh berbaring. Tuan-tuan nak pilih mana satu? Tengok sampai hati nak berbaring. Ya Allah. Berbaring di rumah tuan-tuan, baring nanti kita pun selawat. Tapi dalam masjid ni tuan-tuan, kita boleh dua pilihan, sama ada berdiri atau duduk. Oleh kerana kita masuk pada fasa salah satu nak cerita tentang Nabi di fasa terakhir, tuan-tuan, apa kata saya mencadangkan tapi tuan-tuan berhak untuk menolaknya. Boleh tak kita sama-sama berdiri dan kita berselawat pada Nabi? Baik, sungguh tempat lain tak boleh tuan-tuan. Tetapi tuan-tuan, macam mana yang kita nak buat pada malam ni?
kita nak malam ni tuan-tuan, kita tak nak duduk bersepah-sepah jauh-jauh, sebab Nabi tak ajar kita bila duduk dalam majlis ilmu jauh-jauh. Sebab itu kena dekat-dekat. Jadi tuan-tuan, saya nak jemput kita berdiri, kita rapat ke depan dahulu, dah clear semua berdiri dan rapat ke depan, barulah insya-Allah Ustaz ada insya-Allah akan pimpin selawat yang boleh kita sama-sama berselawat. Jadi jangan, muslimah memang cepat sungguh, masya-Allah. Tuan-tuan tak nampak ke muslimah kita? Inilah yang membanggakan Nabi SAW. Dan masya-Allah panglima kita dah lebih awal, masya-Allah. Jom kita sama-sama rapat ke depan dan kita akan selawat setelah semuanya berada di hadapan. Okey, kita tunggu lagi sampai penuh. InsyaAllah kita siapkan diri tuan-tuan, sebab kita biasa berselawat, tetapi selalu selawat kita dia tak masuk dalam hati. Kenapa? Contoh tuan-tuan, contoh saya nak sebut. Semua ada ke? Tuan-tuan, kadang-kadang orang selawat macam ni. Dia selawat kan, Tala'al badru. Tengok muka dia. Jangan ikut lagi. Tengok muka dia. Dia sebut Tala'al badru alaina adalah pujian daripada hati yang dibuat oleh orang Ansar sebab terlampau gembira dengan kedatangan Nabi. Ya. Jadi mereka pancarkan rasa gembira itu pada wajah. Namun hari ini tuan-tuan, kita tengok dalam majlis selawat ataupun selawat, jarang orang mukanya senyum. Dia selawat tapi macam disebut Tala'al badru alaina, tapi masam macam marah. Ya memang kita belum makan, saya faham. Ya. Tetapi tuan-tuan, kalau benar-benar kita terbit daripada hati kita selawat tuan-tuan, malam ni tuan-tuan, saya nak tanya ayah yang ada di sini, ayah yang ada ni, Encik Mazman. Cik Mazman. Ya. Sedapnya nama, ya Allah. Masya Allah. Ini panglima sebelah ni, jangan main-main tuan-tuan. Baik, Cik Mazman, anak berapa orang? 6 orang. 6 orang. Anak sulung siapa nama? Siti Nadia. Siti Nadia. Saya nak tanya, ketika berapa dah umur Siti Nadia? 26 tahun. 26 tahun lampau bulan bila? Lebih kurang bulan bila? Bulan 2. Ayah macam ni hebat. Kenapa? Tanya bapa isteri pula. Tengok. Kita tak naklah buat benda polemik malam ni. Baik. 26 tahun bulan 2. Jarang ayah-ayah ingat, mak-mak insya-Allah ingat. Tapi saya nak bawa kita semua tuan-tuan, sebab saya tak sempat tanya semua orang. Ketika Siti Nadia lahir dan dengar tangisan dia, kali pertama tatap wajah baby tu, apa rasa? Macam-macam rasa. Apa antara rasa? Rasa sedih, rasa seronok, rasa Sayu, syukur. Baik, ini pengalaman semua orang. Bila lahir satu kelahiran daripada anak kita, kita tak tahu. Bahkan pada masa itu mungkin kita lelehkan air mata. Kita cari tempat nak sujud syukur pada Allah. Ya Allah, terima kasih Engkau berikan aku baby, wahai Allah. Kita pandai gembira dengan baby kita. Sekarang pada malam ini kita cerita tentang kelahiran siapa? Kita tak pandai rasa gembira kan? Kita tak tahu nak cakap rasa gembira. Sedangkan cerita tentang kelahiran, saya ulang balik, 26 tahun Cik Mazman, dia boleh recall balik dan dia rasa happy dalam hati. Tetapi kenapa tak ada rasa itu? Sebab kadang-kadang kita tak faham temanya kita tak faham. Jadi tuan-tuan, boleh tak
Kita cakap, wahai Allah, kalaulah hati ini kasar, pinjam mata, air mata yang pernah tumpah masa anakku lahir dulu. Aku nak pinjam pada malam ini sebab aku nak merasai gembira dengan kedatangan Nabi SAW. Boleh tuan-tuan? Baik, jadi mood dia kena tukar daripada mood tak gembira kepada mood gembira. Boleh insya-Allah? InsyaAllah. Alhamdulillah. Baik, Ustaz, dah sedia? Ustaz, dah sedia? Baik. Semua yang dikasih Muslimah sedia ke tak? Dah balik. Dah ada, Alhamdulillah, Masya Allah. Tak berapa nampak teringat kan dah balik. Dia orang balik. Biasanya orang selawat. Dia balik dah lepas tu tuan-tuan. Dah ingat. Jangan balik dulu. Sebab biasanya bila selawat orang dah bangkat nak balik. Jadi berdiri selawat ni belum habis lagi. Belum habis. Baik, jom semua yang dikasih dengan penuh perasaan sayang. Wahai Allah, kami nak syafaat Nabi dan kami nak, sebab dalam berdiri ni akan ada selawat. Dan Nabi sebut tentang orang yang berselawat berhak mendapat syafaat aku. Ustaz. Sallallahu alaihi Muhammad. Ustaz. Bagi dia punya tag, dia punya apa? Yang dia macam sedih kan? Macam cik apa? Azman tadi. Macam alah lahir lah dia ni pula. Kenapa lahir? Dia kenapa lahir? Patut tak lahir lagi. Biarlah dalam perut dia, biarlah. Adakah begitu? Tak sabar. Ustaz bagi dia punya, dia panggil apa kalau dalam oh tengok orang muzik kata bagi key dia bagi tinggi sikit, bagi dia punya dia apa? Sebutan. Tune sebutan dia macam membayangkan kegembiraan. Macam? Oh ada. Oh, Masya Allah, sempurna masjid ni rupanya ya. Ada tukang pemanahnya, ada. Baik, insyaAllah tuan-tuan, malam ni kita bukan nak cakap tapi kita praktik insyaAllah. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya salam alaika, salawatullah alaika, ashraqal badru alaina, wajib syukru alaina, wajib lillahi da'i, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah. Baik. Apabila kita melantunkan selawat dari hati yang penuh rasa gembira, pada masa itu juga Allah berikan kepuasan dan ketenangan. Ya, berbanding dengan kalau kita baca tetapi sebenarnya seperti kita tak rasa apa pun, pahala tetap dapat insya-Allah. Tu kelebihan selawat. Baik tuan-tuan, saya tengok jam, boleh ke 10 minit lagi? Boleh. Berapa jam? Tengok buat terkejut. Orang lain okey. Masya Allah, dia buat terkejut. Masya Allah, sampai hati. Kontrol lah. Macam relax dah patutnya.
Mak terkejut. Lambatkan Lambatkan? solat. Cik, ada hujah. Lambatkan solat. Masya Allah, Nabi kata kalau tak memberatkan umat aku wajibkan mereka semayang 1/3 akhir daripada malam. Baik semua. Okey, tolong duduk di mana kita berada, jangan undur jauh ke belakang. Kita cuba praktik insya-Allah. Okey. Baik. Jangan lari jauh sangat tuan-tuan. Sebab kita nak roh jamaah tu tetap ada bersama-sama dengan berkat selawat tadi. Baik, semua yang saya hormati dan saya kasih sekalian, di penghujung. Ni memang di penghujung lah. Tadi fasa penghujung, ni di penghujung. Saya doa pada Allah. Saya doa pada Allah untuk diri saya yang lemah dan berdosa ini, wahai Allah, jadikanlah dengan berkat majlis ini, ya Allah, ada bertambah perasaan sayang kasih kami kepada Nabi. Saya ulang lagi. Tolong aminkan tuan-tuan. Kami datang, tuan-tuan tinggalkan kerehatan, tuan-tuan datang secara sukarela. Maka takkan kita nak datang sini tanpa apa pun. Maka kami nak, ya Allah, kami datang bertambah kasih sayang. Maka sebab itu, apa kita kena buat, tuan-tuan, bila kita dapat duduk dan kenal Nabi, paling tidak 2 benda yang paling besar. Saya nak sebut 3 benda paling besar. Jom kita sama-sama buat. Tuan-tuan, bila saya cakap tentang Nabi, saya bukan bercakap kepada tuan-tuan, saya bercakap pada diri saya sendiri. Pertama, apabila kita rasa sayang pada Nabi, paling cepat yang kita kena buat adalah memperbanyakkan selawat. Maka buatlah dalam diri kita, cakap pada diri kita, kalau sebelum tahun ini kita selawat banyak ini dan tak ada jumlahnya, selepas ini tuan-tuan, kita kata lepas maghrib aku nak selawat banyak ini, lepas isyak aku nak selawat banyak ini. Supaya kita mula mendisiplinkan kita, yang pertama memperbanyakkan selawat. Boleh tuan-tuan? Saya nak menyokong ni sebab tadi sahabat saya dia bukan main dah berhujah dengan nak bagi cepat habis sebab tak nak isyak tu lambat. Tuan-tuan, memperbanyakkan selawat, tuan-tuan boleh tengok dalam Sunan Imam Tirmizi. Saya tuan-tuan, saya nak duduk tapi bila tuan-tuan dah duduk rapat, saya rasa bersalah nak duduk. Sebab mak saya pesan jangan duduk lebih tinggi berbanding orang lain. Masa tuan-tuan jauh, saya tak rasa bersalah. Tapi bila tuan-tuan duduk dekat, saya dah mula rasa bersalah. Jadi terpaksalah berdiri, tuan-tuan. Kan? Tapi sahabat saya dia suka. Dia tahu, dia kata kalau dia berdiri, mesti tak lama ceramah. Kalau dia duduk, bahaya, dia kata. Kita faham taktik kawan-kawan ni, tuan-tuan. Baik, saya gurau ya. Masya Allah, Alhamdulillah. Setengah orang tak digurau. Masya Allah. Baik, yang pertama tadi apa tindakan kita, tuan-tuan? Banyakkan selawat. Amin ya Allah. Dalam hadis, riwayat siapa tadi saya nak baca? Imam Tirmizi. Daripada Uqbah bin Amir. Kata Uqbah, "Idza dhahaba thulutsal laili qama an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa qala, ya ayyuhan nas uzkurullah qad ja'atir rajifah tatba'uha ar-radifah ja'al mautu bima fihi Saya nak buat kesimpulan cerita dia. Kata Uqbah bin Amir, Nabi bila berlalu 2/3 malam, Nabi akan bangun tidur. Maka Nabi SAW satu hari bila bangun daripada tidur, maka Nabi keluar ke masjid. Nabi mendapati ramai orang telah beribadah di masjid. Maka Nabi buat kuliah sebelum waktu subuh. Maka Nabi bercakap pada mereka yang berada di masjid, Udhkurullah, ingatlah Allah, kata Nabi. Yang memberi tazkirah bukan Dzurramli, tetapi Nabi. Cuba bayang betapa masuknya dalam hati pada para sahabat. Kemudian Nabi kata, qad ja'atir rajifah tatba'uha radifah.
ingat wahai semua manusia, akan datang berlakunya tiupan sangkakala yang pertama dan akan datang diikuti tiupan sangkakala yang kedua. Nabi bercerita tentang akhirat. Sebab di situ kita akan pergi dan duduk lama, tuan-tuan. Kita akan duduk di sana dengan tempoh yang sangat panjang. Kemudian Nabi memberi sampai bergetar mereka yang mendengar. Nabi kata, Ja'al mautu bima fi. Kematian itu datang bersama dengannya sesuatu. Kematian bukan datang macam tu, tetapi dia datang bersama dengan geng dia. Dan tuan-tuan, tolong aminkan saya. Ya Allah, apabila datang kepada kami kematian, matikanlah kami dalam husnul khatimah. Ya Allah, apabila datang kematian kepada kami nanti, ya Allah, matikanlah kami dalam husnul khatimah. Ya Allah, nanti apabila datang kematian kepada kami, ya Allah, matilah kami dalam husnul khatimah. Cuba bayang, yang bercakap bukan saya, tapi Nabi bercakap. Cuba bayang, tuan-tuan. Tapi tuan-tuan, saya nak cerita tuan-tuan satu benda. Saya pernah dipanggil oleh satu organisasi minta buat kursus jenazah. Saya mungkin pernah cerita benda ini. Tapi tuan-tuan, saya tak reti nak kursus jenazah. Urus boleh, nak buat kursus tak boleh. Maka saya pun cari orang yang boleh. Akhirnya saya jumpa seorang yang dah urus jenazah, umur daripada dia 17 sampai sekarang umur dia dah lebih 50 tahun, dan dia qualify semua jenis jenazah. Dan menariknya, ayah dia juga pengurus jenazah, yang menguruskan jenazah orang tu, dia juga menguruskan jenazah orang. 3 generasi urus jenazah. Tuan-tuan, tengok. Ini bukan yang penggali kubur tu. Penggali kubur, siapa tu? Tok Adi tu kan? Bukan, tuan-tuan. Tok Adi tu belum tentu dia boleh urus jenazah yang sebenar. Maka tuan-tuan, saya nak cerita tuan-tuan, bila Nabi kata Ja'al mautu bima fi, dan kemudian tadi kita doa, Ya Allah, ikhtim lana bihusnil khatimah. Maka tuan-tuan, akhirnya saya pun hubungi ustaz tu, dan kemudian kami setkan masa untuk bertemu, berunding, sebab minta tolong dia uruskan kursus untuk company yang saya uruskan, company tersebut, untuk program latihan. Akhirnya nak ringkas tuan-tuan, rupanya kalau saya nak jumpa dengan Pak Din yang sibuk, ahli businessman ya, Cik Syam kan, InsyaAllah dia bagi masa tuan-tuan. Bukan sebab tak nak, tetapi dia boleh adjust. Tapi rupanya orang urus jenazah orang payah nak meeting tuan-tuan. Jadi saya buat kesimpulan, menguruskan orang hidup lagi senang berbanding nak jumpa, berbanding orang urus orang mati. Akhirnya dia kata apa tuan-tuan, dia kata okeylah ustaz, saya boleh jumpa ustaz di satu tempat, lebih kurang saya habis urusan saya lebih kurang pukul 12.30 malam. Kat mana? I send you location. Saya pun follow lah location tuan-tuan. Masuk kanan, masuk kiri, masuk kanan. Akhirnya 12.30 malam tuan-tuan, Waze bagi tahu you have reached your destination. Kamu dah sampai ke destinasi you. Tuan-tuan tahu kat mana? Ha? Tengok, suka menakutkan orang. Tengok kan? Tengoklah dia perangai kita kan. Semua yang saya kasih sekalian, taklah sampai situ. Bilik jenazah pukul 12.30 di hospital yang jauh terpencil. Saya mula call dia. Saya kata, Ustaz, saya dah sampai, tapi Ustaz di mana? Dia kata, Allahu Akbar, minta maaf, dia ada urusan. Boleh tak Ustaz tunggu dalam setengah jam? Saya kata, dalam gelap malam ni saya nak tunggu di mana? Ustaz masuk je dalam bilik tu. Ya Allah, ya Tuhanku, biar betul. Kat situ ada kursi stainless steel. Ustaz duduk, Ustaz. Saya pun, ya Allah tuan-tuan, bila buka pintu, dia macam cerita hantu tu. Berkarat dia bunyi tuan. Dan masuk sejuknya, ya Allah. Sejuknya, ya Allah. Sebab suhu dia nak preserve jenazah yang banyak. Saya pun duduk. Barulah saya tahu tuan-tuan, masa duduk tu,
Nak baca ayat kursi, kita baca doa makan. Nak baca ayat pendinding, jadi ayat tidur. Semua tertukar, tuan-tuan. Ya Allah, dalam hati ni, ya Allah, bilalah ustaz ni datang, bilalah ustaz ni datang. Tuan tahu bila dia datang? Dekat pukul 2 pagi. Masya Allah. Dia urusan dia, dan kemudian datang dalam keadaan kalau minta maaf ustaz. Yalah, saya dahaga tak nasib baik. Bila saya dahaga, saya tak call dia kan. Kalau dia cakap apa, ustaz bukalah peti air sebanyak depan tu. Nasib baik dia tak cakap macam tu. Kalau macam tu memang menayakan kawan, tuan-tuan. Semua yang dikasih sekalian, nak ringkas cerita, kami pun duduk. Sebelum berbincang pasal tentatif program, maka saya tanya dia satu soalan. Saya ingat Nabi kata, Ja'al mautu bima fi. Kematian itu datang dengan geng dia. Dan tadi kita kata husnul khatimah, su'ul khatimah. Sebab kita akan tempuh ini, mau tak mau, ingat tak ingat, bersedia tak bersedia. Saya pun tanya dia soalan. Apa soalan saya pada dia? Saya kata, Ustaz dah urus, saya tahu. Saya kata 1000 jenazah. Hari-hari puluh tuan-tuan lompat hospital pergi kampung. Itu memang dia hati. Saya nak tanya Ustaz dah tengok semua jenazah. Orang yang kalau dia mati baik, orang yang kalau mati buruk, ada tak tanda dia Ustaz? Orang mati husnul khatimah, ada tak tanda? Saya tak nak tanya orang yang urus 100 jenazah, 20 jenazah. Tak ada. Saya nak tanya pada orang yang urus hari-hari. Ustaz ada tanda tak? Sebab tuan-tuan, tanda itu akan datang pada kita. Tanda itu akan datang, maka saya tanya pada dia, Ustaz, ada tak kalau orang tu mati baik, ada tanda mati baik? Dan kalau orang itu matinya, walaiyazubillah, su'ul khatimah, ada tanda. Tuan-tuan, saya dengar sunyi bilik sebab dia tak jawab. Dia toleh ke peti air sebanyak tu. Dia tengok pada saya. Dia kata, Ustaz, ana bila urus jenazah, kewajipan ana, amanah ana adalah tak boleh cerita tentang keaiban jenazah. Ana tak boleh cerita keaiban jenazah. Saya tahu memang tak boleh cerita keaiban jenazah. Dia berhenti, dia bisik dengan dekat kat telinga saya. Tapi Ustaz, wallahi, setiap orang mati akan nampak mati baik atau mati jahat. Saya cakap bukan dalil, saya cakap dengan pengalaman. Setiap orang, maksud kita tuan-tuan, kita mungkin boleh berbohong pada dunia dengan kebaikan kita, tetapi kematian bukan sebuah pembohongan. Kalau orang tersebut matinya baik, dia kata nampak mati baik, ada isyarat dan tanda, cuma disimpan dalam hati. Dan kalau orang itu matinya buruk, akan ada tanda. Dia nampak tanda tersebut. Mula-mula dulu dia tak perasan, tapi lama-lama baru dia nampak. Dia kata, tuan-tuan, apa yang dia kata? Dia nak confirm, dia tengok sesuatu keadaan. Kemudian dia akan tanya, dan kemudian dia angguk dalam hati, oh inilah sebenarnya. Sehingga akhirnya tuan-tuan kadang-kadang dia urus jenazah tu seorang-seorang. Dan dia nampak dengan jelas tanda mati buruk. Dia menangis berdoa, wahai Allah. Tuan-tuan, cuba bayang, atas dunia belum masuk ke dalam bumi dah ada tanda. Cuba bayang masuk dalam bumi, bagaimana berhadapan dengan alam lain kalau kita tidak prepare dan tak bersedia. Kalau hari-hari yang kita fikir tentang dunia yang kita kena tinggalkan, kita tak pernah pun fikir kita akan masuk ke sana, tuan-tuan, tentulah lebih jelas tanda-tanda dia. Pada masa itu semua yang dikasih sekalian, dia menangis, dia kata banyaklah tanda. Antara yang tu dia kata ada orang tengok budak tu dia meninggal di pusat serenti dan diuruskan laju, mudah, ringan, harum. Tuan-tuan sampai dia kata apa? 2 bulan bau wangi pada badan dia daripada uruskan jenazah tu. Di jalan orang kata, Ustaz pakai perfume apa wanginya?
Seorang yang orang nampak dia macam tak bagus, tapi mungkin sebelum kematian dia bertaubat pada Allah. Sebab hari itu kita tak boleh berbohong macam sekarang kita berbohong. Hari itu kita tidak boleh lagi berdalih seperti sekarang kita berdalih. Baik, cuba bayang tazkirah macam tu Nabi bagi. Datang Uqbah bin Amir tanya Nabi apa tuan-tuan. Maknanya bila dia dengar kesimpulan dia adalah sekarang dia jumpa Nabi. Yang ni tuan-tuan, yang saya nak sebut satu lah. Yang dua ni saya tak sempat nak cerita dah. Kalau cerita pun akan datang, kecuali insya-Allah. Sahabat saya memang sailang lah. Dia kata jangan panggil lagi Zurabi. Tuan-tuan, ada 3 benda yang lain daripada satu ni, tapi saya nak fokus yang satu ni supaya ya Allah adalah benda tersebut. Maka Uqbah bin Amir terus jumpa Nabi. Tanya apa dia tuan-tuan? Ya Rasulullah, ini ukthirus salataka alaika fakam aj'alu laka min salati. Ya Rasulullah, aku nak selawat pada engkau. Berapa banyak selawat yang patut ku buat. Nampak tak tuan-tuan? Nabi cerita sampai takut, tiba-tiba kesimpulan nak selawat. Saya ulang sekali lagi flow cerita ni supaya kita faham. Takut tentang kiamat, takut tentang kematian, tetapi dia punya call to action, tindakan yang saya nak buat ialah saya nak memperbanyakkan selawat ya Rasulullah. Kam aj'alu laka min salati. Berapa banyak patut ya Rasulullah. Nabi kata apa tuan-tuan? Masyi. Terpulang. Kan sunat. Sunat ni kita terpulang pada diri kita. Dan oleh kerana Nabi kata terpulang, dia kata apa? Ar-rubu'ah. Kalau macam tu, ada waktu saya 1/4 saya nak selawat pada engkau ya Rasulullah. Jawab Nabi apa dia? Masyi. Terpulang. Wa in jita fa huwa khairun laka. Tapi kalau engkau tambah, itu baik untuk engkau. Oh. Terpulang 1/4. Kalau kamu tambah, baik untuk engkau. Maka dia kata an-nisfa. Ya Rasulullah, aku nak selawat separuh daripada masa aku duduk tu. Separuh aku nak selawat pada engkau ya Rasulullah. Nabi kata apa dia? Masyi, terpulang. Wa in zidta fa huwa khairun laka. Tapi kalau engkau tambah, itu baik untuk engkau. Nah, kalau macam tu dikata ats-tsulusain. 2/3 aku nak selawat pada engkau ya Rasulullah. Apa jawab Nabi? Terpulang. Tetapi kalau engkau tambah, itu lebih baik untuk engkau. Maka dia kata ya Rasulullah, aj'alu laka salati kullaha. Kalau macam tu ya Rasul, aku nak selawat saja pada engkau. Maka Nabi kata apa pada Uqbah bin Amir? Idzan tukfa hammuka wa yughfar laka dhanbuka. Sekarang barulah Allah akan buangkan rasa duka cita yang ada dalam hatimu, hai Uqbah, dan Allah ampunkan dosamu. Hari ini yang kadang-kadang orang kata janganlah banyak sangat selawat. Yang kadang-kadang orang selawat kita sakit hati, panas. Sedangkan Nabi kata seluruh kalau kamu selawat itu pun masih sedikit. Justru semua yang dikasih sekalian. Ada yang lain, tapi insya-Allah kita sambunglah di waktu yang lain. Sebab nanti mungkin kalau saya sebut secara terburu-buru, mungkin tak masuk dalam hati. Maka sebab itu semoga ada kebaikan. Ya, sahabat saya pun dah memang happy sangat dah, alhamdulillah. Semua yang dikasih sekalian, saya mohon undur diri. Ucapan terima kasih saya pada semua kerana baik budi tuan-tuan, ya, sama-sama menjayakan majlis ilmu kita pada malam ini. Boleh saya nak ucapkan terima kasih pada semua. Terima kasih. Baik, itu yang pertama. Yang kedua, pasti saya berdiri di hadapan tuan-tuan, saya bercakap tentang sebaik-baik manusia dan tuan-tuan bandingkan saya. Tentulah saya jauh dan banyak kelemahan saya dalam bicara saya. Pasti gurauan saya yang menyinggung perasaan. Maka dengan itu di penghujung ini, maka saya mohon kemaafan. Boleh ke tuan-tuan memaafkan saya? Mana pengurusi? Tuan pengurusi nampaknya separuh dia memaafkan. Termasuk sahabat saya tu. Nampak tak nak memaafkan nampaknya, Masya Allah. Amin. Jumpa lagi di masa akan datang. Orang Melaka biasa berpantun. Saya pantun benda yang klise. Tengok.
Nampak sangat ya Allah ya tangguh. Kalau ada semua di ladang, bolehlah hamba menumpang mandi. Kalau ada umur panjang, insya-Allah kita jumpa lagi. Saya serah balik kepada pengurusi majlis. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.